Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur, sama-sama kita puji Tuhan yang maha besar, Tuhan kita yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala, di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, sehingga kita dan semua manusia tak kuasa nak hitung, nak bila nikmat-nikmat Allah yang bagi kepada kita. Alhamdulillah, ini sekurang-kurang syukur. Nah, baik saudara semua, maka saya peringat saja, iaitu orang yang bersama kita dah, tuan-tuan, puan-puan, saudara semua dan saudari, kita bakat-bakat cek insya-Allah supaya kawan kita, saudara, saudari boleh bersama kita lagi dalam muzakarah kita pada malam ini. Mudah-mudahan harapan yang besar kita dapat manfaat bersama insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara semua, maka semalam kita cerita satu kisah yang berlaku sungguh, dan kita ambil pelajaran yang sangat besar yang berlaku semalam, iaitunya masalah rezeki. Masalah rezeki ialah tentang disediakan, ditetap pada sedia kala oleh Allah bagi setiap orang. Maka tidak ada orang yang mati malaikat rezeki dia dah habis dah. Selama mana rezeki ada, selama tu dia tak mati. Saudara semua. Baik. Sebab tu kita jangan bimbang, jangan berasa takut, jangan berasa serabut. Masalah nak hidup pada masa depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, jangan bimbang, sebab Allah ada dan Allah dia tanggungjawab rezeki kita. Saudara semua, sebagai peringatan, budak kita ni orang besar, orang gagah, ada rang. Maka budak halau umur bulan-bulan ataupun umur setahun yang pertama, nak berjalan tak boleh lagi. Nak cari hasil tak boleh lagi. Maka budak yang lemah semacam tu, dia lagi ada makan ni. Hari dia, walaupun berbeza daripada orang ke orang, banyak dengan sikit, sedap dengan tak sedap, tapi rezeki ada. Bahkan budak ni belum daripada dia keluar daripada perut ibu dia, dalam perut ibu dia tu duduk makan dah. Siapa bicara tu? Allah. Dan dia keluar mari, lemah dia, kena orang suap, tapi rezeki dia orang suap juga ke dia. Tak ada kena makan sendiri jadi dia mau suap bui, dan dia mau bicara sebaik-baik bicara. Siapakah budak sana lebih mahal daripada jiwa ibu dia lagi, jiwa ayah dia lagi. Kerana ibu dan ayah gerbang dengan tenaga, dengan harta, dengan semua, kerana orang panggil anak dia.
Siapa yang buat berlaku lagu tu? Siapa yang memasuk perasaan lagu tu dalam jiwa ibu, dalam jiwa ayah? Ialah Allah. Maka Tuhan tanggungjawab belaka rezeki makhluk yang dia jadikan. Sama ada kita manusia dan juga binatang. Dan benda-benda yang lain lagi hak Tuhan jadi. Sebab tu jangan bimbang saudara semua. Itu kesimpulan apa yang kita kecek semalam. Dan insya-Allah kita bakat-bakat cek dan malam ni kita sangat-sangat juga berhajat kepada benda yang kita akan kecek pada malam ni. Baik. Saudara semua, jadi kisah ni juga berlaku di satu negeri Arab. Berlaku di satu tempat di negeri Arab. Berlaku dengan seorang perempuan yang sangat cantik rupanya dan banyak hartanya. Sebab ayah dia orang kaya, ibu dia orang kaya, dan dia beranak dalam keadaan mewah. Sebab ibu dia, ayah dia duit banyak, dan dia keluar mari pun semenjak halus lagi dah dibui belaka kepada dia. Nah, lepas tu lagi pula hak tu hewi ke dia ialah rupa jangak. Saudara semua. Tetapi nasibnya dia ni tidak begitu hebat dapat dari segi agama. Bak ke dunia dia dapat sungguh. Nah, rumah comel, kereta comel, ibu dan ayah orang kaya, orang yang mita dalam sangkum. Nah, dan dia pula pun jangak rupa. Nah, ada. Tapi rumah ni agama tak kuat mana. Maka tak kala agama taklah begitu hebat sangat, maka budak ni besar dalam keadaan tidak ditanamkan agama dalam jiwa. Bahkan ditanam dalam jiwa benda yang lain-lain. Nah, daripada benda modding, benda tan semai lagu tu. Nah, ditanam semenjak halus lagi dah. Sebab tu ibu dia, ayah dia usaha cari baju yang paling comel sekali, harga mahal sekali biar anak dia pakai. Maka lekat dengan begitu. Semenjak halus, nah besar duk lagu tu. Maka lekat adat tu. Adat pakai baju yang comel, harga mahal, dan baju moden. Nah, maka tak kala budak perempuan ni besar dalam keadaan begitu, maka kau besar kau yangok, dan duduk dalam pakaian yang moden. Maka dia tidak pakai pakaian hak lain negeri dia, tak pakai. Jadi baju yang jahit dari negeri dia, nah dia tak beli. Sebab apa? Sebab dia berasa kata pakaian ni lah semai. Pakaian orang tak moden. Nah, pakaian dulu. Nah, orang panggil tak maju. Nah, sebab tu dia ni pakaian dia harga mahal, bahkan dia order mari dia sang daripada Eropah. Lebih-lebih lagi negeri hak fashion. Nah, negeri hak orang panggil ambil berat tentang hak pakaian. Nah, seperti orang panggil Faransa, Itali, tu bagainya. Maka dia beli barang sana, order sana, sang sana barang. Nah, dia tu bagi sendiri. Tu bagi sana, beli sendiri barang di sana. Nah, maka klik mari, pakaian yang moden, pakaian yang orang panggil orang hak duk not harga mahal, maka apabila dia pergi kerja tempat kerja ni mata klik ke dia belaka. Mata pakai paling klik ke dia belaka. Sebab apa? Pakaian moden, rumah baru, harga mahal, comel. Nah, di mata orang dunia. Walaupun pakaian tu mendedahkan aurat. Walaupun pakaian tu bukan pakaian Islam. Walaupun pakaian tu
tuai duk dosa, orang panggil pun selama duk pakai. Kalau pakai 8 jam, maka dosa 8 jam. Nah, ada. Tetapi pakaian lagu tu yang menarik. Lebih-lebih lagi menarik para lelaki. Nah, tah batah dan tepat hijau. Kalau dia siapa apa, mata kelih dia belaka. Mata paling kelih kepada perempuan ni belaka. Sebab apa? Sebab pakai dia comel. Sebab tuai jangan. Dah, maka dengdut orang lain, we kelih ke dia. Maka hak tu ya naknya saudara semua. Orang di hari ni pada golek. Orang yang dia panggil jahit baju baru dan orang panggil ubah modern, we kocome beli kain hak comel tu jual apa? Tu jual nak pakai we demo kelih. Nah, ada. Tu ya. Kalau dia tak kelih, tak guna pakai. Ya, maka tu silap dan salah dalam orang panggil pun dalam agama kita. Kita pakai ye bukan nak we kelih, bukan pakai ye untuk nak tutup aurah kita. We kena dengan agama. Tapi perempuan ni tak. Nah, sebab apa? Sebab diasuh aja daripada pihak ibu bapa semenjak halus lagi dengan pakai ye yang moden. Pakai ye yang mahal walaupun bukan pakai ye Islam. Nah, maka lagu tu lah saudara semua, dia suka menang. Siapa hari hijau, suka dia. Sebab apa? Sebab dia punya khamsu. Sebab apa? Sebab harga dia mahal. Dia keluar lagi tu, jalan pak, semua mata kelih dia. Maka kita ni dia kita orang kelih kita tak ada arah dah lah. Kalau orang hak form pun maka form haludah. Kalau orang hak pasal yang dia panggil apa, menafsu maka menafsu haludah. Orang hak angin tinggi maka angin tinggi haludah. Orang hak takabur haludah. Sebab apa? Dia mak kita belaka. Nah, ada. Bahkan perempuan ni dia ni jadi perempuan yang diingin oleh lelaki semua. Nak ambil dia buat isteri. Tapi dia tak sih sebab dia muda lagi. Nah, umur 22, 23 begitu baru orang baru habis ngaji, baru mula kerja. Nah, saudara semua. Maka lagu itulah hidup hari demi hari duklah suka semua. Sebab apa? Sebab dia ni mahal. Sebab dia laku. Nah, semua nak kelih ke dia. Nah, tu. Saudara semua. Maka begitulah hidup. Nah, hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun, lagu tu. Tiba-tiba saudara semua berlaku pada suatu hari. Ia bangun daripada tidur waktu pagi, tiba-tiba di muka dia ni naik supaya jawab gitu. Naik bekak, naik butir merah dan dia panggil apa? Senok sakit. Nah, jadi ada apa ni? Ada kekurangan lah di muka dia. Tak banyak lagi sutir yang baru yang naik di muka dia. Maka sutir yang naik di muka dia tu, waktu dia tak pergi kerja. Tak pergi kerja dah. Sebab apa? Sebab malu, tak suka nak orang kelih dalam keadaan muka dia ada benda tak comel. Belum pada ni comel semua, belum pada ni. Nah, menarik orang kelih ke dia. Tapi dari ni ada cedera sebab tumbuh penyakit atas muka, tak tahu penyakit gapo, supaya jawab tak jawab. Nah, orang panggil puan naik gitu dan senok pedih, orang senok sakit, orang panggil apa, benda yang berlaku dengan dia tu, waktu dia tak ada pergi kerja dan keluar daripada rumah dengan katuk muka supaya orang tak nampak penyakit yang berlaku di atas muka dia tu. Walaupun tak ada hudud mana lagi, jawab biasa ya, tapi orang hak muka cuci semua, bersih semua, nah, sinar cerah orang semua, ya bahasa kata ni kurang dah. Dia ada kurang, tak suka nak uya kelih. Tak suka nak uya kelih. Saudara semua. Allahu Akbar. Maka pergi kepada doktor, hawi hubak kelih makan. Tak siap. Lepas tu, esok kau naik. Kau beranak. Dari persutir, naik 2, naik 3. Nah, lepas tu, ia mula nak pecah, nak berdenir gitu. Dah mula nak berair.
Sakit soda senak, lepas tu berair pula dah. Allah. Jadi benda yang berlaku ni, wa'u dia sangat-sangat tak suka. Wa'u dia nak terima tak boleh. Nah, dah duit belana, tapi serabut. Tempat tidur sedap, tapi serabut. Kereta comel, tapi serabut. Rumah besar, tapi serabut. Duit lepas tangan tapi serabut. Kenapa? Sebab di muka ada benda yang wa'u dia itu kurang jangok. Daripada orang yang jangok asal, tiba-tiba tak jangok sebab ada penyakit. Maka pergi ada doktor lain. Nah, klik makan ubat tak siap. Maka lepas sore doktor yang dia pergi, tapi tidak wik kesepa. Saudara semua, tak siap. Lepas tu, daripada sebelah lek kanan, maka menata mainan lek kiri. Kau banyak siapakah supaya nak penuh muka naik di muka dia penyakit tu dengan tak sengka-sengka nak berlaku. Sebab apa? Sebab ya amat sungguh muka dia ni raksa kuam saat bersihnya krim tubuh orang panggil apa semua, tapi berlaku juga saudara semua. Allahu akbar. Maka duduk dalam keadaan nangis sebab sakit dan nak terima tak boleh. Benda yang berlaku dengan dia, yang berlaku pula di muka pula dah. Allahu akbar saudara semua. Baik. Dengan makna dia kalau learning ni ia keluar zahir depan ramai dengan penyakit yang datang muka, nascaya dia mau tak kelih dia dah. Maka orang tak kelih tu lebih daripada kena bunuh lagi. Sedihnya orang biasa, orang duk le biasa orang nak belaka, orang kelih belaka, tak kelih ke dia. Tiba-tiba muka lagu ni dia mau tak nak kelih pun. Maka benda ni wa'u ya serabut tak menyerah tidur. Wa'u ya nangis teriak, sedihnya. Saudara. Duit tak hop beberapa banyak mana dah pubat. Dalam tempat negeri dia tu, haya duk tu boleh kata doktor hop soho-soho ia pubat semua dah. Tak siap. Tak siap. Dan tak ada kekurang dak. Duk kau beranak tambah ada. Nah. Saudara semua, maka wa'u dia tu sampai pergi kepada Eropah. Wa'u dia tu sampai pergi kepada Eropah supaya nak pergi cari bomo sana hak lebih bijak daripada bomo yang ada di negeri dia. Maka pergi di Angkrit tak siap. Pergi ke di Jerman tak siap. Pergi di Itali tak siap. Pergi di Faransa tak siap. Ada dalam 4-5 buah negeri Eropah, maka klik mari dalam keadaan duka cita tak siap. Tidak boleh kesal apa-apa. Teriak habis mata saudara semua. Nah, sebab apa? Sebab sangat terduka cita benda yang berlaku dengan dia. Dan yang kedua pula sangat sakit. Yak bedani muka yak berair, lepas tu senak pedih. Nah, dan wa'wi rupa dia huduh. Allah saudara semua. Itu benda yang berlaku dengan dia. Saudara. Jadi sebab tak tahu sebab gapo wa'wi berlaku lagu tu, dan selepas daripada berlaku ia usaha sungguh-sungguh tapi tak siap. Tak siap. Kalau gitu, siapa pada hari itu tu, masa panjanglah kita ataupun dalam sebulan dua, maka dia pergi habis dah bab ke dunia ni. Doktor-doktor hak bijak dan negeri dia baik, dan negeri hak maju ke Eropah pun baik. Maka wa'u dia tu mari pubat dengan bentuk agama. Pubat bentuk agama. Lagu nak pubat. Jadi selepas daripada yang makan ubat kedah dah, doktor bui apa semua tak siap, tak ada kesal apa, maka dia pergi tanya seorang ulama. Maka ulama tu kata, dia panggil apa, adik cuba terah baca Fatihah, baca ayat kursi, maka siu dalam air, maka ambil air tu basuh muka, lepas tu makan. Adik buat lagu tu lah, belum tidur ke, lepas kamu tidur ke, ikutlah, pagi ke, petang ke, lebih-lebih lagi belum tidur, buat. Maka dia buat saudara semua. Tu dia, baca Fatihah, siu oleh air. Baca Fatihah, siu oleh air.
7 kali pada reliknya. Nah, lepas tu baca pula ayat kursi paling kurang 3 kali, baca siu oleh ai, baca siu oleh ai. Nah, maka dia makan air yang dia baca dan ambil lebih lagi basuh muka dia. Nah, yang penuh dengan penyakit yang panggil tubuh nak atas muka habis. Saudara. Maka tidur. Bangun tidur pagi esok saudara semua berlaku benda yang dia tak suka-suka nak berlaku. Gapo? Ialah penyakit di muka dia, hak bedene tu kering. Hak bedene kering. Jadi rasa senok, sakit duk ada lagi. Dan penyakit duk ada penuh muka lagi. Tapi hingga. Sebab apa boleh tak hingga? Sebab hak bedene jadi kering. Hak ada air bayar jadi kering. Maka suka dia. Nah, dengan tak sengka-sengka tiba-tiba dapat pulap yang sangat baik benar bagi dia. Natijah yang sangat dia panggil apa? Disukai. Nah, buat dia tu malam esok buat pula. Nah, pagi pun buat, petang buat, belum tidur pun buat. Baca Fatihah, siu ai. Lepas tu baca ayat kursi, siu ai. Dan selawat ke Nabi, siu ai. Ambil makan, hak lebih lagi basuh muka. Ambil makan, hak lebih lagi basuh muka. Nah, maka lagu tu lah saudara semua dia buat hari 2, 3, maka hak penyakit yang ada penuh muka tu jadi kekurang, dan senok sakit tu habis dah. Rasa sakit senok dah habis. Tak ada. Lepas tu hak duk naik tu pun tak ada dah. Kehilang. Maka masa dekat-dekat lebih kurang 2 minggu sia. Allahu Akbar. Saudara semua. Jadi duit yang dia habis dengan perubat penyakit yang tumbuh di muka dia dengan tak sengka-sengka ni, nah, beratus-ratus ribu habis duit. Betul di negeri dia tu, Lebanon apa dia hidup dekat-dekat 10 orang. Nah, puluh-puluh ribu habis duit, tak sia. Dan naik kapal tu pergi di Eropah, pergi di Angkrit, habis ratus ribu, tak sia. Pergi di Itali, habis ratus ribu, tak sia. Pergi di Faransa, habis ratus ribu, tak sia. Pergi pula di Jerman, habis pula ratus ribu, tak sia. Maka klik dengan keadaan duka cita. Nah, tiba-tiba kita tanya seorang tok guru, maka suruh buat lagu tu, tiba-tiba dia buat sia. Allahu Akbar. Sia saudara semua. Nah, ada. Tetapi yang berlakunya saudara, jadi hak lain gaib habis. Sia habis. Nah, habis daripada muka, tapi tinggal suti. Hak mula-mula naik itu. Hak mula-mula tumbuh penyakit, tinggal suti tu saja hak tinggal. Sia ada, tapi parut tak habis. Ada hitam hala-hala tok dia panggil apa? Tanah kata pernah berlaku penyakit di muka dia. Dan wak tak habis. Wak lagu mana pun tak hilang. Dia panggil parut tu. Hak dia hak lain, nah, hak tumbuh semula tu, hak tu dah habis, cuci habis. Tinggal di situ saja. Hak dia panggil hak tumbuh tu. Nah, situ dia panggil tak baik. Dia panggil apa? Itu ni dia panggil parut tu. Nah, dia panggil apa ni? Hak bekas kata berlaku penyakit di muka dia. Maka dengan sebab tu saudara semua, jadi dia berubah. Jadi orang yang tak biasa semaya, jadi semaya. Dan daripada orang yang tak semaya, tak cukup 5 waktu, cukup 5 waktu. Orang yang tak puasa, jadi orang yang puasa. Orang yang tak biasa baca Quran, maka minat dan suka baca Quran. Orang yang tak pernah salawat ke Nabi, maka ada salawat dalam hidup dia. Orang yang tak pernah sedekah, maka ada sedekah. Saudara semua, Allahu Akbar. Maka perempuan ni selepas daripada tu, setiap kali dia suluh cuming muka dia ni, dia suluh cuming, setiap kali dia suluh cuming saudara semua, dia teriak. Kita kata kalau suluh cuming 100 kali, maka adalah 70 kali dia teriak. Nah, walaupun tak sampai setiap kali suluh cuming teriak, tapi 70% ada dia teriak. Maka saudara semua, sebab apa dia teriak?
Apabila ia sudah cumi, ia teriak. Sebab apa? Nah, sebabnya ia nampak parut ada lagi sutir tu. Parut yang tak hilang daripada muka dia, ada hitam. Maka dengan sebab parut atas muka ni yang ada atas muka dia, ia teriak. Saudara semua. Tapi teriak dia tu bukan teriak dengan sebab tak suka dak. Bukan teriak dengan sebab tak kenal dak. Bukan teriak dengan sebab muka dia ni ada cudai dak. Ada cacat, ada cedera dak. Bahkan ia selalu cuming, ia nampak parut di muka dia, ia teriak sebab apa? Ia kata, sebab munglah aku kenal Allah. Sebab mung ya, wak biku semaya. Sebab mung aku tutup aurah. Sebab mung aku suka baca Quran. Sebab mung aku puasa bulan Ramadan. Sebab mung aku berjuru. Dan sebab mung aku bangun semaya malam. Kalau tak berlaku dengan aku benar ni, aku sentiasa duduk tak semaya. Kalau tak berlaku benar ni, aku duduk tak baca Quran, tak kenal lagi Quran. Dan tak kenal lagi puasa. Dan tak kenal lagi sedekah. Dan tak kenal lagi tutup aurah. Tak ada wak belaka daripada amal yang baik. Bahkan duduk tergelar dalam maksiat jikalau mung tak mari. Allah, saudara semua. Nah, sebab tu berlaku ningsa ya, wak ia berubah daripada orang jadi orang lain. Sebab tu saudara semua, saya nak royak semula pula. Hak kita royak lepas mari dah. Nah, iaitu kadang-kadang benda hak kita tak suka tapi baik besar bagi kita. Dan kena-kena benda kita minat, kita suka, kena ke dia tapi mudarat bagi kita. Nah, supaya kisah ni budak perempuan yang cantik ni, dia suka dak nak berlaku penyakit di muka dia, cerak dia tak suka. Bakal serabut sampai ke menangis, tak menyerah tidur. Nah, tetapi lepas pada tu dia terima kasih sebab berlaku penyakit itu. Sebab berlaku penyakit itu, wak ia sedar. Wak ia khabar. Kata dia ni hamba Allah. Nah, dia ni duk makan rezeki Allah. Nah, dia ni berhajat kepada Allah. Hidup nyawa dengan nafas Tuhan beri. Dia tu lihat dengan Tuhan beri nikmat mata. Dia dengar dengan telinga Tuhan bagi. Duk kecek pun dengan mulut Tuhan beri. Nah, ada. Maka wak ia kenal Tuhan, maka wak ia kembali kepada agama. Saudara semua. Nah, ada. Ini kisah kita pada malam ni. Pelajaran besar bagi kita belaka. Kadang-kadang bala yang berlaku semua kita tak say, tapi kadang-kadang bala tu jadi puca besar bagi berjuru seorang. Dan banyak benar berlaku benda semacam ni. Nah, ada. Kalau gitu saudara semua, malam ni kita mari ambil pelajaran daripada kisah tu. Pelajaran daripada kisah yang pertamanya, masalah sia di tangan Allah. Masalah sia di tangan Tuhan. Bukan di siapa-siapa. Doktor bijak dalam mana pun, dia Tuhan kan nak tahu sia maka tak sia. Makanlah habis, dia panggil berkotak-kotak hubat pun tak jadi, dia Tuhan tak usia. Nah, ambillah doktor soho tahu mana pun, dia Tuhan tak usia, tak sia. Saudara. Tapi dia Tuhan usia dengan air tawar pun sia. Nah, ada. Maka kelih perempuan tu habis doktor di negeri dia. Nah, maka supaya tak berubat, habis duit ratus-ratus ribu supaya tak berubat, tak sia. Dan pergi pula doktor di negeri Eropah tu yang bijak. Nah, maka supaya tak ada pergi, supaya tak berubat, supaya tak makan ubat. Apa? Tak ada bui ke siapa. Nah, ada. Tiba-tiba dia sia dengan ayat yang dia baca Fatihah, baca ayat kursi dan salawat ke Nabi. Tu saja yang buat dia sia, saudara semua. Sebab tu sia daripada penyakit. Nah, ini dengan kehendak Allah. Dia Tuhan tak kehendak, maka tak sia. Ambillah, makanlah apa-apa pun tak ada apa. Nah, ada. Kalau gitu, siapa yang mensiakan penyakit? Allah. Sebagaimana yang mensakit Allah juga. Nah, ada.
Maka saudara semua, supaya nak uji kita semua tambah yakin lagi. Nah, kata sia ni bukan diubah nah, kena betul akidah kita, pegangnya kita. Bukan di doktor yang bijak pandai nah, bukan doktor yang orang panggil acan pet, dak. Yang mensiakan Allah. Saudara semua, saya nak rayak satu cerita lagi yang berlaku sungguh dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam, satu kali dia sakit gigi. Berlaku satu ketika dengan Nabi Musa alaihi salam, dia sakit gigi. Maka terlalu sakit gigi dia tu, dia berdoa minta dengan Tuhan. Nah, dia kata, ya Allah, mensembuhkanlah sakitku ni, yang aku sakit ni. Sakit sungguh-sungguh nak tak boleh dah, ya Allah. Nak habislah sabarku. Maka akan mensembuhkanlah penyakit yang berlaku dengan aku ni, di gigi aku ni. Nah, maka selepas daripada Musa berdoa dan mengaduhai kepada Allah, saudara semua, maka Tuhan turun wahyu mari. Kata, hei Musa, menjalagi betul ni. Nah, maka lebih kurang sekelo, nah, dia panggil apa, ada tempat Tuhan sakat. Di sana ada pokok kayu. Nah, duduk di bucu tu, nah, dan kayu warna tu, maka memiklah pucuk dia, memakai, maka siang. Itu hak Tuhan wahyu kepada Nabi Musa yang duduk dalam keadaan sakit gigi, yang bersangat tersakit. Maka Musa dengar Tuhan wahyu lagu tu, segera pergi. Sebab nak tak boleh dah ni. Nak tak boleh, seksanya, sakitnya. Maka pergi berjalan tu hak Tuhan raya. Maka siapa di tempat tu jumpa sungguh. Ada apa kayu duk bucu tu, nah, daun yang warna tu, maka dia pergi ambil, nah, maka ambil pucuk makan. Bawa makan, pop, siang lu dah. Supaya orang cabut tahu. Nah, yang sakit teruk makan prop, hilang. Hilang seretak. Nah, hilang selalu dah, saudara semua. Nah, maka segar Nabi Musa. Suka, gembira. Sebab apa? Dah hilang sakit dia. Nah, ada. Saudara semua. Maka, lepas tu, nah, beberapa minggu atau bulan, berlaku sakit gigi pula. Berlaku dengan siapa? Berlaku dengan Nabi Musa. Nah, berlaku pula sakit gigi. Nah, tempat tu lah tu sakit tu. Nah, dengan Nabi Musa. Maka, sakit yang kedua ni, dengan Nabi Musa segera gimana? Gi dia pakai kayu tu. Gi kayu tu, maka ambil pucuk makan. Makan, duk sakit pak tulah. Duk sakit situ dah. Tak ada hingga dak. Tak ada sia dak. Tak ada sembuh dak. Makan tak jadi. Makan supaya tak makan. Nah, aduh. Jadi, berbeza daripada kali yang pertama. Kali pertama, makan pop, hilang sudah sakit dia. Tapi hak ni makan tak sia. Makan tak hingga, makan tak sembuh. Maka, ia berdoa dengan Tuhan. Ia kata, ya Allah, sekarang ni aku sangat sakit gigi aku ni. Maka akan raya, kata apa kayu ni mensiakan. Maka aku makan. Sebab apa tak sia? Nah, ngaduha dan berdoa kepada Allah, Nabi Musa. Maka Tuhan turun wahyu. Saya kata, hei Musa, yang mensiakan sakit bukan pucuk kayu tu, aku yang mensiakan. Aku yang mensiakan. Bukan pucuk kayu dan kayu tu, bukan. Itu aku buat sebab saja, sebab bagi sia. Nah, aduh. Kali pertama engkau gantung dengan aku. Nah, maka aku wajar kata pergi makan pucuk tu, maka aku mensiakan kamu. Tapi kali ni kamu tak ada bergantung dengan aku. Kamu berasa kata pucuk pang kayu itulah yang mensiakan. Maka kamu pergi makan, maka tak sia sebab aku tak usia. Saudara semua. Nah, ini hakikah yang sebenar. Yang kita kena bergantung, kena pegang. Kata yang mensembuhkan penyakit ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara semua. Nah, dan beberapa banyak orang sia dengan tak ada makan ubat apa-apa. Nah, beberapa banyak siang apa tu? Siang doa. Doa ya. Nah, ubat tak makan,
akar kayu tak makan, pucuk kayu tak makan. Nah, dan bekal pun tak ada perubah apa-apa, bahkan doa kepada Allah ya, manja dengan Tuhan. Nah, itu dia. Sia kan mensembuhkan Allah. Nah, maka saya teringat satu benda yang berlaku di Yaman. Jadi ada seorang pelajar yang dia ni orang Eroppa, agama dia asal Kristian, maka masuk Islam dengan puak-puak orang panggil anak cucu Nabi daripada Habayib, maka dia ikut mari mengaji di Yaman. Nah, supaya nak ambil agama wi dalil lagi, wi faham lagi. Maka semasa dia mengaji di Yaman, tiba-tiba berlaku dengan dia nya penyakit yang tak molek, penyakit yang sangat teruk dan berat. Saudara semua. Maka perubah tak sia. Waktu dia tu kena kelik pergi kepada negeri dia, nah, untuk pergi pubat di sana pula, sebab di sana ada alat lebih maju, ada ubat lebih panggil baik daripada Yaman lah, sebab Yaman negeri bukan negeri yang maju sangat. Nah, maka dia pun nak kelik, sebab apa? Penyakit dia ni bahaya teruk ni. Kalau duduk lagu tu lagi pada adat boleh kata orang panggil tak berapa lama mati. Nah, maka dia belum nak kelik, dia pergi berjumpa syekh tua sekolah. Dia kata, "Syekh, saya sakit teruk, sakit berat. Maka rasanya saya nak sambung pelajar tak boleh dah. Saya kena tubah klik dulu. Kalau siap, kalau hingga nanti saya mari semula insya-Allah." Nah, maka Syekh kata, "Malam ni kamu bangun dulu. Bangun waktu sahur, belum orang subuh boleh sejak, dan kamu istighfar banyak. Patut doa manja dengan Tuhan, minta Tuhan sembuhkan penyakit kamu." Nah, maka dia dengar nasihat tok guru dia. Nah, maka belum daripada orang nak subuh, sejam setengah ataupun 2 jam, dia bangun semaya tahajud, sujud panjang kepada Allah, maka manja dengan Tuhan, doa dan sujud. Saudara semua, nah, mengalir air mata, ngadu hak ke Tuhan, kata ya sakit, ya susah, dia berhajat ke sembuh, dan saya ni minat nak belajar lagi ya Allah, suka nak mengaji agama Engkau. Nah, maka sembuhkanlah penyakit saya ni. Duk doa dengan Tuhan, dia duk mengadu hak kepada Tuhan di waktu tu sahur. Nah, tu. Maka bawa lepas tu saudara semua, belum orang bel setengah jam, wak dengan mengatuk dia nyerah, seling nyerah. Nah, okey, tu. Bawa lepas tu orang bel subuh, dia pun kejut ledah semaya. Bawa pergi semaya subuh sudah, berasa sedap, berasa gagah. Bahasa kata supaya tak sakit. Bahasa kata orang yang tak pernah sakit. Nah, maka ia pun bahasa suka, bahasa gembira, maka pergi cek, pergi pesak mah doktor, tiba-tiba natijah yang tubiknya engkau tidak ada penyakit langsung-langsung. Allahu akbar. Saudara semua. Nak ayat kata kadang-kadang penyakit ni hilang dan sia sembuh dengan doa ya. Dengan doa. Dan juga kadang-kadang dengan bukan makan ubat, bukan dengan pocok, bukan dengan apa-apa, bahkan sia penyakit yang berat-berat, yang teruk-teruk, yang bahaya dengan sedekah. Dengan sedekah. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata, "Dawu mardakum bis sedekah." Hendaklah kamu pubat yang sakit di kalangan kamu dengan membanyakkan sedekah. Maka kisah orang yang sembuh daripada penyakit dengan sebab sedekah sangat banyak yang berlaku dalam masyarakat. Sama ada tempat kita sini, sama ada ke tanah Arab, lipoh kita. Nah, banyak sungguh berlakunya orang yang sia penyakit dengan sebab sedekah. Tapi hak saya nak ayat sini selalu dah sebab saudara semua daripada Turki. Nah, dia pergi buat haji di Mekah. Nah, maka orang di Mekah ni harga masa tu sangat berharga. Nah, ada. Sebab apa? Sebab setiap saat yang lalu di atas dia, boleh dia nak penuh dengan ibadat. Maka perempuan Turki ni, ia azam jak rumah dia lagi dah, lagi Mekah nak iktikaf di masjid, nak khatam Quran, boleh beberapa kali, berulang-ulang. Itu azam dia jak di rumah lagi dah. Saudara. Maka dia mari duduk Mekah, maka pergi dalam masjid haram, sebab gandanya 1,000 kali pada masjid yang lain, iktikaf,
Dan kelebihan baca Quran pula, kelebihan semaya pula, oh banyaknya berganda, berlipat ganda. Nah, maka jadi baca Quran saudara semua, tiba-tiba pening kepala. Senok, nyuk, musing gitu. Dia kata la haula wala quwata illa billah. Nah, sayanya jika aku tak boleh iktikaf. Sayanya jika aku kena keluar kerana kena cari doktor. Nah, sayanya ya Allah ya Tuhanku. Nah, sembuhkanlah penyakit yang berlaku aku ni. Aku azam daripada rumah lagi dah nak mari ibadat kepada kamu Masjid Al-Haram ni. Nak khatam Quran boleh beberapa kali, nak berzikir, nak selawat, nak semaya, nak buat ibadat. Nah, ada. Maka tengah-tengah dia duk sakit kepala, duk pening kepala saudara semua. Tiba-tiba ada perempuan dengan anak ia daripada orang yang pernah pergi Mekah tahu. Kata musim haji ni banyak orang minta sedekah. Lebih-lebih lagi daripada negeri-negeri hak berlaku musuh. Nah, seperti Iraq. Nah, orang panggil Syria. Nah, lebih-lebih lagi daripada Iraq. Orang Iraq ni banyak menang. Nah, mari nak anak dia anak halus pun duk piping di bekerja besok minta khairat. Dia pun dia kata alhamdulillah muncullah ada orang minta sedekah. Dia panggil mari kita kak mereka ni. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat sedekah ni sembuhkanlah penyakit aku ni, penimpala aku ni, supaya aku mensempurnakan ibadatku apa sebagaimana aku azam daripada rumah lagi dah. Ya Allah. Maka perempuan tu mari, maka yang ambil sekadar ikhlas dia kocek bubuh dalam jabir. Saudara semua. Maka perempuan Iraq tu yang mai minta sedekah, terima kasih lah sebab dia mawi ke dia. Paling belakang lagi, bahawa dia paling gi ya saudara semua. Tiba-tiba perempuan Turki saat ni, orang yang duduk pening kepala, senuk duk musing, tiba-tiba rahai pah ngastatullah. Sia ludah. Subhanallah. Sia supaya kita tahu. Sia ngapa tu? Sia ngah sedekah. Saudara semua. Nah, dan lagi pula kena-kena orang sia ngah apa tu? Sia dengan hubung silaturrahim. Hubung dengan silaturrahim. Nah, sia dengan tu ya. Nah, ada dia. Sebagaimana cerita kisah yang saya nak royak ni. Saudara semua. Ini berlaku di Suria, berlaku di Syria dengan seorang yang kaya sedia ni dia panggil juta lah. Manusia juta kaya sungguh-sungguh. Saudara. Tapi takdir Tuhannya, nah, dia berlaku penyakit yang bahaya. Penyakit yang sangat teruk mana, dan penyakit ni pada golek waktu seorang yang sakit itu tu mati awal. Umur pandak. Tak panjang umur. Sebab penyakitnya ke bahaya. Kalau lo ninggak seperti penyakit maring lah kita kata. Gitu. Ada. Maka dia ni purbak lepas sore-sore doktor. Gi doktor ni habis duit puluh-puluh ribu tak siap. Gi doktor ni pula habis duit ratus ribu tak siap. Doktor ni pula, maka hampir-hampir 7 orang ataupun 8 orang doktor yang ia purbak tidak siap. Maka dia terbagi ke Eropah. Hak negeri yang terkenal bak ke doktor bak bohmo ni, bak hubak, bak purbak. Nah, maka pergi di Faransa tak siap. Pergi di Jerman, pergi di Itali tak siap, pergi di British, Angkrit tak siap, akhir sekali pergi Jerman. Maka di Jerman ni dia dapat jawapan yang wak dia sangat duka cita sekali. Saudara semua. Wak dia habis harapan. Wak dia putus asa. Kerana apa? Kerana doktor di Jerman yang dia panggil pohon paling bijak sekali, dia kata, "Tuan, saya minta maaf. Ikut kaji ke doktor saya nak royak sebagaimana saya tahu." Kata, "Tuan ni, nah, kalau kelih kepada penyakit, maka tuan tak akan hidup lebih daripada 6 bulan. Mula daripada hari ni, tak sampai 6 bulan tuan mati. Tak lagi dah. Sebab tu, tuan sah purbak lah. Tak sah purbak lah. Sebab apa? Sebab tuan nak hidup dalam masa 6 bulan ni saja. Tak lebih pada 6 bulan. Ni ikut kajian saya. Dan pada balik,
Tak ada pernah salah. Maka keluar daripada doktor tu menangis, keluar air mata. Orang dia nak mati ni takut belaka saudara semua, duka cita belaka menangis. Nah, maka pergi dengan harapan yang penuh nak siap, sebab di sana ada alat moden hubak orang negeri maju. Maka orang panggil bak doktor ni bak pubat lebih hebat daripada negeri Arab diri. Tapi tak begitu. Bahkan dapat sebaliknya pula. Dapat natijah yang wa'u dia tu habis harapan putus asa. Saudara, klik dengan duka cita. Maka klik rumah rehat seminggu dua. Maka dia pergi berjumpa seorang tok guru. Wali daripada wali Allah. Iaitu Syekh Mullah Ramadan Al-Buti. Ayah bagi tok guru kita, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Nah, saudara semua. Maka dia tanya Syekh Mullah, dia kata, tuan guru, Syekh, saya berlaku penyakit sekian. Dan saya pergi pubat rata-rata dengan orang, habis dah doktor tempat di negeri kita ni, tak siap. Dan saya terbagi kepada Eropah, akhir sekali pergi di Jerman, tiba-tiba doktor sana kata saya tak akan hidup lebih daripada 6 bulan. Maka Syekh, boleh ke tak tolong saya? Ada tak ubat agama yang paling baik yang buat saya sembuh daripada penyakit? Maka Syekh Mullah Ramadan kata, ada. InsyaAllah siap. Maka orang yang habis putus asa, habis harapan, berasa semangat semula. Berasa ada harapan semula. Tak kala dengan perkataan yang keluar daripada mulut seorang wali, kata ya ada peluang, ada harapan nak siap. Saudara semua. Nah, maka buat berapa? Maka Syekh kata, engkau hubungkan silaturrahim. Hubung habis. Hak akan putus belum ni, hubung semula. Dan pisah buat baik seboleh-boleh. Pergi sekali buat barang, duit-duit, lebih-lebih lagi, apabila waris-waris kamu susah, tolong dia, bantu dia, hubung dengan dia. Nah, maka insya-Allah siap. Dia pun keluar daripada rumah Syekh, terima kasih banyak-banyak, maka dia buat sebab dia orang kaya. Nah, maka mula hari ni pergi rumah ni. Nah, pak saudara dia. Hari ni pergi rumah sepupu dia. Hubung dan lepas gigi dengan duitnya, wagi dengan barangnya, dengan hadiahnya, pakai apa semua. Nah, maka jadi yang dulu putus jadi hubung semula. Jadi baik semula, jadi rapat semula, dikemas semula. Adik-beradik dia, saudara semua. Nah, maka lagu tu dan dia bahasa pelat. Apa bahasa pelat? Dia bahasa gagah. Bahasa kata dia ni sepuluh orang sihat gitu. Nah, itu dia. Maka dia pun pergi peksa di rumah doktor. Tiba-tiba natijah yang keluarnya saudara semua, Allah. Natijah yang keluarnya Allah. Apa natijah tu? Ialah seorang lelaki yang tidak ada penyakit langsung. Qasan, sun, tidak ada penyakit sikit mabuk. Maka Allah saudara semua nampak dia suka. Nah, sebab apa penyakit teruk, berat, dan doktor kata takkan hidup lebih daripada 6 bulan, tiba-tiba sial terus. Subhanallah. Maka suka hati dia tidak boleh nak royak perasaan dia. Gembiranya, seronoknya, sukanya, bahagianya. Saudara. Nah, Allahu Akbar. Maka dia pun segera bawa kereta pergi kepada Syekh Mullah Ramadan. Supaya apa? Nak pergi terima kasih. Dan bos apa rumah Syekh Mullah Ramadan, dia kata, tuan guru Syekh, terima kasih sebab engkau saya siap. Nah, maka Syekh nak gapo? Royak. Nak gapo royak? Nak banyak mana duit saya nak bagi. Nah, nak kereta saya nak beli bui, nak rumah saya nak beli bui. Nah, nak kebun saya nak beli bui. Nak duit saja, nak duit yang mana? Aku nak bui. Syekh minta lagi, nak yang mana? Nah, saudara semua, Allahu Akbar. Maka Syekh mulai orang warak, orang zahid, orang tak ada nak ke dunia, wali daripada wali Allah. Hak ni orang tahu belaka. Kata Syekh Mullah ni wali besar di Syria. Nah, ada. Maka Syekh Mullah kata,
terima kasih. Apa kamu nak bagi aku tu? Aku tak ada nak ni. Sekupai pun aku tak ada nak duit. Tapi jika mung nak buat juga, maka aku nak minta sekarang. Dia kata, "Gapo tuan guru? Royak mari." Maka Syekh mula kata, "Aku minta mung beli tiket kapal Tubai, mung Tubai pergi semula di Jerman. Pergi berjumpa doktor yang kata ke mung tak boleh hidup lepas 2 bulan. Mung akan mati. Lepas ni mung 7 bulan dah mung ni." Nah, ada dia. Dia kata, "Aku sia dengan agamaku. Hak tu yang aku nak. Muka benda tu saya. Hal lain aku tak ada nak apa hal ni." Nah, maka ia pun terima kasih. Tu bagi. Tu bagi kata sana doktor yang di Jerman tak percaya. Dia bahasa kata hatu ke apa mari depan dia ni. Dan dia pesak pula kejut. Sebab apa? Sebab tak ada penyakit langsung. Saudara semua, Allahu Akbar. Dia kata, "Saudara, bagaimana akak sia? Akak perbuat dengan siapa? Siapa doktor tu? Aku nak pergi ngaji dengan dia. Pergi ngaji dengan dia jika ada. Sebab penyakit ni tak ada ubat ni." Nah, ada dia. Maka jawab seorang lelaki yang kaya tu, dia kata, "Ya, saya tak ada siang dengan sesiapa. Saya siang dengan agama saya saja." Nah, saudara semua, gapo berlaku? Menyebabkan doktor di Jerman tu masuk Islam. Allahu Akbar. Saudara. Naik kata apa? Naik kata, sia tu di Allah. Milik Tuhan. Tuhan nak usia, sia. Walaupun dengan baca, wa aitawan dengan baca Fatihah. Nah, ada dia. Dan saya sendiri masalah. Ada beberapa orang-orang yang minta aitawan. Daripada kampung tu, daripada kampung ni. Mari pak wa aitawan siki. Dia panggil sebab sakit ni, wa aitawan siki sebab apa? Anak ni dia panggil apa juruh mana. Maka kita buat sekadar kita boleh buat. Nak kena orang panggil Tuhan usia, alhamdulillah. Nak kena orang panggil Tuhan alhamdulillah. Maka saudara semua, sebab apa? Sia daripada Allah. Ada dia. Maka kadang-kadang di sini kita bahasa nak tanya, masalah air tawar ni ada asal ke tak? Ada asal ke tak? Berlaku bila? Saudara semua, masalah air tawar ni berlaku masa Nabi lagi. Berlaku masa Nabi lagi. Dalam hadis yang sahih pula dah. Ada dia. Iaitunya seorang sahabat yang mulia nama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia sampai dengan kawan dia. Dan siapa di satu kabilah, dia nak masuk kabilah tu lah, nak tupai tidur, nak rehat, nak pergi tidur daripada pasir, takut ada penyamung dan berapa. Tiba-tiba mari di kabilah ni, orang dalam kabilah tak sambut, tak terima sebagai tetamu. Tak terima. Maka buat Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia, keluar daripada kapal dengan hina. Nak masuk lagi dia pun tak terima. La haula wala quwata illa billah. Maka dia tu pergi tidur tak jauh manalah dengan tiba-tiba malam tu saudara semua ketua kabilah kena ketik di binatang. Kena ketik di binatang. Maka selok tak khabar apa. Bisanya binatang tu. Maka orang yang ada bijak pandai, ada kebuleh hebat purbat, mari purbat habis dah. Habis lah kabilah purbat habis dah. Orang pandai tak sia. Ada. Maka for dia pun orang Arab ia hormat kepada ketua kabilah ni. Lagu-lagu mana pun kena jaga keselamatan dia. Kena purbat dia usia. Ada. Maka habis harapan dah, tidak nampak jalan sia dengan sebab orang panggil purbat semua dah. Maka mesyuarat for dia. Dia kata, lagu mana dia kalau kita minta tolong dengan dua orang tu, hak dia mari tak ada kita hambat dia tu, minta tolong dia mari purbat, orang panggil ketua kita, bagaimana dia kata boleh, comel juga, cuba tahu mana aku nak sia. Maka dia hantar wakil pergi kecek dengan Abu Sa'id, kata sekarang ni ketua kami kena ketik di binatang, maka tak khabar apa dalam keadaan bahaya benar, maka boleh ke tak kamu tolong purbat. Maka Abu Sa'id pasal nak marah lah, sebab kita mari baik-baik dia tak sambut, dia tak layak, dia Muhammad tu baik pula. Maka Abu Sa'id kata boleh, kami nak purbat boleh, tapi kena ada upah.
Nak pubat boleh, tapi kena upah. Nah, puluh-puluh ekor kambing. Dia kata, tak apalah, asal usia ketua kami ya. Kami ambil lah, nak beratus ekor pun ambil lah kambing tu, ambil lah. Kibah kami ambil lah, beratus ekor pun tak apa. Yang penting usia ketua kami. Kambing perut semula boleh. Dia kata, baik. Maka, Abu Sa'id mari pak, ambil air segelas, baca Fatihah ya, saudara semua. Baca Fatihah oleh air, maka siup. Maka, gibui ketua tu makan. Nah, lepas tu apa berlaku? Bangun bercakap. Bangun bercakap. Supaya orang ambil tahu piung. Sakit itu. Tak, supaya orang tak ada nak ketik di binatang apa dak. Sia selalu dah. Nah, dia Tuhan nak usia. Ngai tahu apa sia. Nah, tapi saudara semua, kita pubatlah. Nah, sebab Nabi kata apa? Nabi kata menurunkan satu penyakit, malaikat Tuhan turun serta dia ubat. Sebab tu tadawau. Nabi kata, hei orang Islam semua, hendaklah kamu pubat dia kalau kamu sakit. Pubat. Nah, tapi ubat ia ada banyak. Ada ubat kedah, ada ubat apa? Bak agama apa pubatlah. Sedekah ubat bagi penyakit. Doa ubat bagi penyakit. Air tawar ubat bagi penyakit. Nah, itu dia. Sebab tu saudara semua, nah, benda tak salah apa-apa. Boleh. Nah, itu dia. Kalau gitu, nah, pelajaran besar bagi kita pada malam ni. Nah, yang pertamanya, kadang-kadang benda yang berlaku yang kita tak suka tapi baik besar bagi kita. Nah, perempuan saat ni ingat ada ayat pada awal-awal tu, orang yang jauh daripada agama, tak sembahyang, buka aurat semua. Nah, itu dia. Sebab berlaku penyakit di muka dia. Nah, waktu dia sembahyang, waktu dia suka baca Quran, waktu dia jadi orang yang solihah. Nah, itu pelajaran yang pertama pada kisah kita pada malam ni. Yang kedua, bermula sembuh daripada penyakit sia di tangan Allah, milik Tuhan. Tuhan nak usia, sia. Nah, emo dengan ubat, emo dengan pocok, emo dengan doktor, nah, emo dengan repan belah, boh gila. Nah, emo dengan doa, emo dengan sedekah, emo dengan hubung silaturahim. Nah, sebab hubung silaturahim ni dapat dua kelebihan sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dapat dua kelebihan orang yang hubung waris-waris ni dapat dua kelebihan sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Dapat dua kelebihan. Yang pertama rezeki murah, yang kedua umur panjang. Orang yang hubung waris-waris, nah, kelebihan yang pertama umur panjang, yang kedua rezeki murah. Nah, itu dia. Sebab tu apabila kita berlaku sakit demam, hubung waris-waris saudara semua. Nah, buat baik kepada waris-waris kita dan doa dengan Tuhan, patut sedekah, patut makan ubat. Buat semua kita, buat semua. Nah, itu dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan satu lagi ni, saya terlupa nak buat naik doa di sini saudara semua. Doa sangat comel dan lebih-lebih lagi kita hari ni duduk dalam musim wabak, musim COVID-19. Nah, maka doa ni sangat mujarab. Nah, orang yang kena dah kalau baca deras sembuh. Kalau berat pun jadi ringan dan cepat sia. Nah, dan orang tak kena lagi pun dijaga selamat daripada COVID dan bala lain-lain lagi. Tapi saya terlupa nak atas ni tadi saudara semua. Maka bagi siapa yang nak boleh masuk ambil dalam page ni. Hak saya dalam page saya ni ilmu agama ni saya post kemarin dulu apa. Dah gambar ada bukit itu. Nah, jadi lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la yanfa'u syai'un illa biiznillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wa la ya'ti bisyifai illa Allah. Nah, subhanallah panggil masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Hasbiyallahu alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Patu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma rzuqna al-'afiyah la tafruq bainana wa bainal 'afiyati ya khaliqal 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa dia. Maka saudara semua yang dengar saya pada malam ni dah dekat-dekat 380 orang ni, bagi siapa yang suka
Dan lepas pada saya live sudah selagi, boleh pergi ambil gambar tu yang ada doa, saya tulis siap dah. Nah, tu dia. Orang yang tak kenal lagi nak jaga lebih lagi belum subuh baca, orang panggil boleh 7 kali, dan lepas subuh baca pula boleh 7 kali. Lepas tu baca setiap lepas maya 3 kali lepas maya. Insya-Allah saudara semua. Nah, ada. Maka doa ni sangat-sangat mujarab, sebab saya pernah pergi kepada seorang, orang dalam Taning ni, dalam wilayah Taning, saya pernah pergi ke dia kepada seorang manusia lelaki, sebab dia ni dalam keadaan uzur COVID. Saya kata orang panggil abang baca doa ni banyak. Ada dia, maka dia amma tiba-tiba dia telefon mai royak, kata orang panggil pak alhamdulillah sekarang ni dah Tuhan dah mesiakan dia daripada penyakit dengan dia tak seka-seka, alhamdulillah. Maka saudara semua boleh kita amal bersama. Ada dia lafaz saya baca saat ni. Panjang sikit tapi tak apa, jaga keselamatan. Orang tak kenal lagi jaga jadi pagar diri. Orang yang kenal dah pun cepat sembuh dan cepat sia insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara semua, Allahu akbar. Cuba saya pilih masa sikit. Masa baru mula dah sapa, dah orang panggil masa kita, orang panggil apa saja lebih kurang. Satu kisah sebelum tidur. Nama program, nama bernamijnya satu kisah sebelum tidur. Maka setiap malam kita akan cerita satu kisah, lepas tu kita ambil pelajaran daripada kisah. Ada dia. Maka saudara semua, sebagai buat kesimpulan, Allahu akbar. Yang pertamanya, benda yang tak baik yang berlaku, yang kita tak suka, tapi kadang-kadang benda tu faedah besar bagi kita. Dan sebagaimana saya kata malam kemarin, saya rasa lah hidup kita ni berlaku cerak, dah berlaku dah. Benda yang kita tak suka nak berlaku, tiba-tiba berlaku. Maka kita tak suka dan nak marah masa berlaku tu. Lepas tu Allah alhamdulillah mujur berlaku benda tu. Sebab apa? Faedah besar, kebaikan orang panggil banyak bagi saya. Itu. Yang kedua, sembuh daripada penyakit ini milik Allah. Dan Tuhan nak bagi maka dapat, dan Tuhan tak bagi tak dapat. Tapi kita hamba Tuhan, kita kena ambil asbab. Kita kena pubat sekadar kita boleh. Itu dia. Dan sembuh dari penyakit tak mesti dengan ubat saja, tak mesti dengan pocok saja, tak mesti dengan belah saja, ikut bab kedokteran saja, bukan. Sia ni emo dengan pubat, emo dengan doa, emo dengan semaya hajat, emo dengan sedekah, emo dengan hubung silaturahim. Dan ada lagi sebab-sebab yang lain yang buat dia sembuh daripada penyakit. Saudara semua. Ada. Dan yang akhir sekalinya, nak kata masalah buat air tawar ni ada asal dalilnya berlaku semenjak masa Nabi lagi dah. Sebab tu kita ni saudara semua, jika kita berlaku sakit demam atau susah payah, tak tenang jiwa, serabut ke, kita boleh pergi minta air tawar daripada bau-bau hak dekat rumah kita tu. Ada ustaz-ustaz yang kita harap kata dia ni orang baik, ya orang warna, orang rapat dengan Tuhan, orang berjuruh, orang apa, ya orang soleh, boleh kita minta air tawar daripada dia. Ada dia. Allahu akbar. Itu saja kesimpulan yang kita boleh sapa dan kita bincang muzakarah pada malam ni. Maka insya-Allah kita dapat manfaat bersama. Maka pada malam ni sekadar inilah saja, dan jumpa lagi malam esok dengan izin Allah insya-Allah. Maka saya sudahi pada malam ni dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.